Sebab dalam tu ada belaka. Ini dia kalau kita nak guna istilah mantik lah sikit, istilah mantik. Dia kata semua ni kasih kerana Allah, benci kerana Allah, sembahyang dan sebagainya, semua ni adalah iman, tuntutan iman bil quwwah. Bil quwwah tu mana ada dalam dia dah. Dalam iman tu sebenarnya ada dah hak tadi tu. Cuma tak nyata. Seperti mana dalam butir wa mu'tal tu ada dah daun dia. Ada dah buah dia. Ada dia dahan dia, ada dah. Maknanya kalau kita kata bil quwwah, dalam buah ni ada dah dahan dia, ada dah buah dia, ada dah daun dia. Betul? Tidak salah. Tetapi bil fi'li, itu dalam istilah dia panggil bil fi'li tidak. Belum lagi ketika butir tu bil fi'li tidak. Memang tidak ada lah hak semaya ke apa, tak ada, tak nyata. Bil fi'li tu mana dalam kenyataan. Lo ni ada ke? Tak ada. Bila seorang tu mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada selalu ke semua? Tak ada. Tak ada semua. Apabila dia buat, baru ada bil fi'li. Tapi bil quwwahnya ada. Ada dah. Dia terima dah semua tu. Lepas pada tu Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Adi bin Adi, iaitu gubernur dia, di mana beliau menyatakan bahawa di dalam iman terkandung banyak kewajipan, peraturan, batas-batas dan perkara-perkara sunat. Imam Bukhari ambil ni asar Umar bin Abdul Aziz. Ini juga menunjukkan iman itu ada juzuk-juzuknya. Kalau tidak, dia kata di dalam iman itu terkandung banyak kebajikan, kewajipan, peraturan, banyaklah. Itu mana ada juzuk-juzuk dia sebut tu. Kalau iman ini tidak ada juzuk, apa macam mana nak boleh sebut ni? Ada goni di dalam iman ni, terkandung di dalam iman ni, menunjukkan iman itu adalah satu kul keseluruhan, dan ada beberapa juzuknya. Juzuknya ni tak boleh dipisahkan. Tak boleh kalau kita kata kalau juzuk kita namakan amal, mana perbuatan, dia katakan juzuk. Tidak semesti amal ucapan. Tidak semesti amal. Perbuatan dengan tangan saya tidak mesti. Yang dikatakan juzuk tu memang hak itulah, qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Itulah Imam Bukhari nak sabitkan ni. Dia gomak mari semua. Mana bukan hak membenarkan dalam hati tu saja, tidak. Yang dikatakan iman itu, bahkan iman itu kena ucap, kena buat. Bukan iman tu duduk dalam hati saja, tidak. Hak tu dia nak ayat. Imam Abu Hanifah pun gitu juga. Cuma dia tak kata ada juzuk iman itu. Kalau nak terima ada juzuk pun, juzuk mukammil. Ini semua menyempurnakan. Bukan kalau tak ada ni, tak ada iman tu. Itu juzuk muqawwim, dia tak terima tu. Orang lain pun tak terima. Imam Bukhari sendiri pun tak terima lagu tu. Tidak terima hakikat. Dia kata ada banyak terkandung, mempunyai banyak kewajipan, faraid. Inna lil iman faraida wa syara'i'a. Bagi Imam Abu Hanifah dan orang sependapat dengan dia, dia kata iman itu ada beberapa perkara, banyaklah yang ada kaitan dengan dia, yang berkait dengan iman itu. Bukan juzuk, yang berkait dengan iman, ataupun yang merupakan puncanya adalah iman. Banyak perkara lah, iaitu faraid, beberapa perkara yang difardukan. Banyak perkara lah yang difardukan, sembahyang, puasa, haji, banyak. Itu adalah tuntutan iman, kesan hasil iman, perkara yang ada kaitan dengan iman, tak boleh dipisahkan daripada iman. Wa syara'i'a, dan syara'i'a ni yang dimaksudkan dengan syara'i'a di sini dari segi i'tiqadiyat, perkara-perkara yang perlu dipercayai, yang perlu dipercayai tentang dosa pahala misalnya, kita perlu dipercayai ada malaikat, perlu dipercayai ada syurga neraka dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan syara'i'ah, ataupun syariat secara umumnya, yakni peraturan-peraturan zahir bagi seseorang yang beriman itu.
wa hududan. Hudud ini ada banyak makna juga. Di sini kita buat batas-batas. Itu salah satu makna dia lah. Kalau kita nak kira hudud ini banyak makna. Satu batas-batas yang Allah SWT tentukan. Kalau lagu tu serupa dengan syara'i jugalah. Tapi kalau kita kata hududan dengan makna batas-batas yang mana Allah larang mencerobohinya, seperti mana dalam ayat wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Sesiapa yang menceroboh batas-batas hudud, ketentuan-ketentuan Allah, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Di sini batas-batas itu ada perkara yang dilarang oleh Allah. Ada juga hudud, dan ini boleh juga dipakai dengan makna hukum-hukum yang merupakan hudud. Hukum hudud, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni hukum kita katakan kalau orang curi cukup syarat ke apa semualah, kena kerak tangan, itu tuntutan iman juga tu. Minum arak kena sebab, itu yang dimaksudkan hudud di sini. Ketentuan hukum-hukum yang berkait dengan hudud, yang menjadi kewajipan kepada pemerintah melaksanakannya. Hudud ini kalau dipakai dengan makna ni, tak boleh orang perseorangan itu nak melaksanakannya. Misalnya orang curi nak kat tangan, kita nak kat tangan, tak boleh. Saat mana-mana kumpulan lah, parti ke jemaah mana-mana ke nak kat tangan, tak boleh. Dia kena pemerintah yang ada segala kuasa pada dia. Ini yang dimaksudkan dengan hudud. Sunanan dan beberapa sunnah. Beberapa sunnah. Kalau kita pakai sunnah ni dengan makna perkara yang lebih di bawah lagi, ataupun yang lebih rendah lagi daripada faraid tadi. Faraid mana hak wajib-wajib. Hak ni hak sunat-sunat. Ini pun tuntutan iman juga. Tuntutan iman juga. Tidak kata iman ni menuntut kita buat hak besar-besar saja. Tidak. Hak kecil-kecil pun tuntutan iman juga. Memberi kesan juga kepada iman itu. Hak kecil-kecil pun menambahkan iman juga. Kalau dalam istilah Imam Bukhari ni, menambahkan iman juga walaupun kita buat sunat-sunat. Itu makna sunan kalau kita pakai dengan makna sunat, lawan kepada ataupun di bawah lagi daripada faraid. Tapi kalau kita pakai sunan dengan makna peraturan umum, maka ia sesuai juga dengan, serupalah juga dengan syara'i. Sebab syara'i itu Nabi SAW juga yang bawanya. Sunan itu pun Nabi juga yang bawa. Ataupun satu lagi makna dianya, syara'i itu merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan sunan itu ketentuan daripada Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Ada beberapa makna dia lah. Sesiapa yang menyempurnakannya, berarti dia menyempurnakan iman. Dan sesiapa yang tidak menyempurnakannya, berarti dia tidak menyempurnakan imannya. Dengan buat hak sani ni, jadi sempurna iman. Itulah Imam Abu Hanifah kata, itulah kita kata jadi sempurna. Sempurna ni bukan makna kalau tak ada tu, tak ada dia, ada dah, tak sempurna. Dalam hadis ni, hak sani, hak Umar bin Abdul Aziz kata tu pun, dia kata sesiapa yang buat ni sempurna iman dia. Bukan makna tak ada langsung, sempurna iman. Imam Bukhari pun nak ayat tu lah. Semua tadi ada kesan dia, bukan tak ada faedah. Amalan-amalan ni ada faedahnya kepada iman itu, ataupun ada kaitannya dengan iman itu, ataupun semua ini dituntut oleh iman. Dituntut oleh iman amalan ini. Bukan iman itu percaya di dalam hati saja. Tidak. Jika saya masih hidup, saya akan terangkan kepadamu tentang perkara-perkara tersebut supaya kamu dapat beramal dengannya. Kalau saya hidup lagi, saya akan penjelaskan lagi hak ni lah. Hak sani dia sebut faraid, syara'i', sunan ke apa tu. Tetapi jika aku mati, maka tidaklah teringin sangat aku untuk terus bersamamu. Setengah-setengah ulama mengatakan Umar bin Abdul Aziz ni dia ada isyarat-isyarat dah bahawa dia tak lama dah nak mati.